Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang berita palsu. Kira-kira di Malaysia terdapat 25 juta rakyat Malaysia merupakan pengguna internet dan 24 juta daripadanya ialah pengguna aktif. Platform yang paling aktif di Malaysia ialah Facebook iaitu 70%, kemudian diikuti dengan YouTube 69% dan WhatsApp dengan 68%. Apakah yang dimaksudkan dengan berita palsu? Berita palsu ialah satu kewartawanan kuning ataupun propaganda yang terdiri daripada berita palsu atau berita yang tidak sahih atau diolok-olok yang sengaja disebarkan melalui akhbar tradisional ataupun media penyebaran maupun media sosial. Berita palsu ini boleh memberikan kekeliruan dan kekusaran sehingga menyebabkan kerugian ekonomi terhadap negara. Pihak berkuasa khususnya Suruhanjaya Komunikasi Multimedia MCMC perlu membendung masalah berita palsu ini, dan pihak kerajaan akan menyiasat, menangkap dan mendakwa pesalah yang menyebarkan berita palsu di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 CMA dan Seksyen 505(B) Kanun Kesiasaan. Menurut bernama yang diterbitkan pada 9 Februari tahun 2020, Forum Ekonomi Dunia telah menyenaraikan berita palsu sebagai salah satu daripada risiko ancaman global yang teruk. Menurut satu penyelidikan yang dijalankan oleh pakar ekonomi daripada University of Baltimore, Profesor Roberto Gabassov dan Syarikat Kecergasan Bantuan Keselamatan Cyber CHEQ, berita palsu telah menyebabkan kerugian kepada ekonomi global berjumlah 78 bilion US dollar, iaitu bersamaan dengan 322 bilion ringgit Malaysia setahun. Ini menjejaskan segala-galanya daripada isu kesihatan awam sehinggalah ekonomi negara. Kita sebagai rakyat Malaysia yang merupakan pengguna internet, kita haruslah mencegah berita palsu ini dengan beberapa cara. Iaitu, yang pertama, jika kita mendapat suatu berita itu, kita perlu memastikan kesahihan sumber berita tersebut. Kemudian kita perlu membaca keseluruhan berita dan berfikir secara kritikal sama ada berita tersebut adalah berita palsu ataupun berita yang sahih. Kita juga boleh membandingkan berita tersebut dengan maklumat yang lain yang boleh didapati di media-media sosial ataupun di televisyen atau radio. Kemudian, pihak kerajaan juga telah menyediakan satu inisiatif iaitu sebenarnya.my, di mana rakyat Malaysia boleh menyemak sama ada sesuatu berita itu ialah berita palsu ataupun berita yang sahih. Apakah pula kesan apabila kita tidak dapat mencegah berita palsu ini? Saya kategorikannya kepada 3, iaitu yang pertama ialah keselamatan, kedua ekonomi dan yang ketiga ialah politik. Dari segi keselamatan, masyarakat akan merasa panik, kemudian akan wujud satu huru-hara di mana berita palsu ini dapat menyuntik sifat kebencian dalam diri masyarakat. Sebagai contoh, berita palsu yang telah tular pada bulan Mei tahun 2020, iaitu di mana ada satu klip video yang menunjukkan bahawa kononnya sekumpulan warga Rohingya telah memukul anggota Majlis Pembandaran Selayang, dan ini akan menyebabkan masyarakat merasa benci, kemudian berlakunya pergaduhan. Dari segi ekonomi pula, perniagaan orang lain akan menjadi rosak, di mana pembeli akan merasa ketakutan untuk pergi ke tempat tersebut disebabkan berita palsu ini. Sebagai contoh, berita palsu yang telah tersebar pada Mei 2020 yang lalu, di mana ada kejadian bunuh berlaku di Jalan Ulu Jenut, Kuala Krau di Temerloh, maka berita palsu ini akan menyebabkan masyarakat takut untuk pergi ke tempat tersebut, menyebabkan perniagaan di kawasan tersebut menjadi mundur. Yang ketiga pula,
ialah dari aspek politik. Dalam politik ini, suasana akan menjadi tidak stabil dan negara akan kucar-kacir disebabkan berita palsu. Maka pembangunan negara akan terbantut menyebabkan negara Malaysia yang sedang membangun untuk menjadi negara maju tidak dapat dicapai. Akhir kata daripada saya, janganlah kita menyebar suatu berita itu jika kita tidak tahu kesahihannya. Kita perlu mencari sama ada berita tersebut adalah berita yang benar atau tidak. Dapatkan berita yang sahih daripada media-media akhbar yang dipercayai. Sekian daripada saya. Terima kasih.